Okey, ada okey. Sekejap Macam mana saya nak buat full screen? Okey. So adalah unquestionable trust lah. Okey, so unquestionable trust ni adalah apa ni? Untuk apa ni? Kita nak buat orang percayalah dalam dengan kita, dengan iklan kita ke dengan produk kita ke dalam tempoh yang singkat iaitu 3 ke 5 saat. So kalau macam first yang Fazli share itu adalah level of pain. So level of pain biasanya mostly duduk dekat headline. Okay, so after orang baca dah headline apa semua, so kita ada apa yang kita perlu buat untuk buat orang baca lagi kita punya copywriting ke sehingga habis, maksudnya kita kena ada elemen UT ni ataupun unquestionable trust. So untuk unquestionable trust ni dia ada beberapa perkara lah. Okay, so untuk unquestionable trust ni, benda yang kita kena buat adalah kita, yang pertama sekali kita kena bina credibility lah untuk dapatkan kepercayaan. Yang pertama. Yang kedua, kita kena pasti credibility yang mana yang boleh tingkatkan sale. So untuk yang credibility ni ada 4 jenis lah yang dia share. Okay, yang pertama kita ada pengalaman, yang kedua kajian, yang ketiga testimoni ataupun jumlah pelanggan. Okay, and then yang keempat adalah authorities ataupun celebrity. So saya akan share satu persatu lah by part ni. Okay, sekejap Okay, so untuk produk saya ambil contoh produk adalah Black Sea Oil lah, ataupun produk untuk apa ni, rawat kecil manis. Okay, so nanti awak cuba delete lah benda yang saya share ni dengan apa ni, dengan Bismillah Mariam lah. Okay, so yang pertama pengalaman ni dia berkait tentang diri kita. Kalau contoh macam tadi Black Sea Oil, kita jual produk Black Sea Oil and then kita consume benda tu. So kita boleh share pengalaman kita tu, berapa lama kita makan produk tu and then apa kesan dia kita dapat lepas kita makan produk tu. Okay, so itu adalah untuk pengalaman. Maksudnya kita sendiri, kita sebagai kita share based on kita punya pengalaman. Okay, maksudnya bukan orang lain lah, kita sendiri. Jadi sebagai contoh untuk yang produk Black Sea Oil ni, contoh ni dia punya copywriting. Okay, saya sendiri adalah pesakit contoh diabetes type 1 yang dulu bergantung pada ubat selama 5 tahun. Okay, and then dia punya apa ni, hasil selepas guna produk tu, sejak gunakan Black Sea Oil selama 3 bulan ni, akhirnya doktor saya sendiri cakap dah boleh berhenti makan ubat. So ni adalah pengalaman. So benda ni pun salah satu credibility yang boleh naikkan trust lah. Okay, so benda ni boleh letak dalam copywriting maksudnya. So tu untuk yang pertama lah. Okay, untuk apa ni, pengalaman. Maksudnya kita share based on kita sendiri punya experience. So far untuk yang pertama ni, credibility yang pertama, pengalaman ni so far clear tak? Jelas tak? Saya ingat 3 step je. Siapa kita and then berapa lama pengalaman, maksudnya consume benda tu lah, ataupun bukan consume, maksudnya masalah yang kita hadapi tu. And then yang ketiga adalah hasil daripada apa yang kita dapat selepas consume produk berkenaan. So mungkin awak boleh relate aku dengan Jus Mamat. Contoh saya adalah saya adalah ibu hamil, ada alami masalah HB rendah. Okey, contohnya. And then sejak guna Jus Mamat yang selama bla bla bla, akhirnya HB saya naik contohnya. Gitulah. Okey, so itu adalah untuk pengalaman. Okey, jelas, terima kasih. Okey. Okey, yang pertama. Yang kedua adalah credibility, yang kedua adalah kajian. Okey, so kajian ni jarang lah sebenarnya jumpa, tapi kalau jumpa boleh guna benda tu. Okey, so kajian ni mostly berkait dengan kita punya produk lah. Contohnya bahan-bahan ke, ataupun mostly bahan-bahan lah mostly. Okey, so kalau contoh macam untuk produk Black Sea Oil yang saya share tadi tu, so dia punya contoh kajian daripada British Journal of Pharmaceutical Research pada tahun 2016 menyatakan Black Sea Oil terbukti membantu dalam penghasilan insulin dalam badan untuk merawat diabetes. Maksudnya dia fokus kepada, kajian tu dia fokus kepada bahan. Sebagai contoh kalau jus mamat, contoh ada 5. Kalau contoh awak ada jumpa satu kajian yang mana contoh KKM bagi tahu border 5 ni boleh bantu orang kata naikkan HB. So ayat tu awak boleh letak dalam copywriting. Contoh kajian daripada KKM menyatakan border 5 boleh membantu ataupun terbukti membantu dalam orang kata membantu naikkan HB. So boleh mention lah benda tu. Kita bukan mention pasal produk, kita mention pasal bahan yang ada dalam produk kita tu. So dia bukanlah overclaim, maksudnya benda tu ada kajian. Tapi macam saya cakap dia, untuk kajian ni dia kena cari, kena buat research. Mungkin boleh tengok daripada tesis ke, ataupun mungkin boleh tengok daripada kajian-kajian orang luar ke. Contoh kajian orang berkaitan dengan delima benda, kelebihan border 5 ni contohnya. So
ambil daripada artikel tu, contoh artikel tu kata sekian-sekian, letak dalam copywriting. Jelas tak? Untuk yang kedua, kajian. Tapi mostly untuk yang kita jarang kot guna yang kajian. Memang nak guna langsung saja yang kajian ni. Okay? Okay, so tu untuk kajian lah. Mostly yang saya tengok kalau macam saya special space untuk yang kajian ni, biasa produk macam 3 serangkai. Biasa banyak dia orang guna benda ni. Contohnya pihak Madi mengatakan sekian-sekian contohnya. Dia punya kajian lah. Tapi dia just petik artikel je, bukan orang kata dia pergi jumpa orang tu kenapa tak. Dia just tengok artikel and then dia copy balik je. Okay, so tu untuk kajian credibility yang kedua. So kalau contoh jumpa kajian ni, boleh letak dalam punya copywriting ke. Okay. Okay, dan yang ketiga, adalah yang ketiga kita pecah kepada dua, iaitu cerita testimoni dengan apa ya, jumlah pelanggan lah. So untuk yang pertama 3A saya buat cerita testimoni. So cerita testimoni ni biasa kita buat lah. Mostly memang daripada kita memang semua buat. Cerita testimoni ni adalah kita punya customer punya testimoni lah, maksudnya. And then apa dia punya feedback lah mostly. Contoh yang biasa kita buat, biasanya kita refer group Telegram, kita ambil satu testimoni and then kita olah balik ayat tu letak dalam copywriting. So tu adalah cerita testimoni. So dalam konteks untuk produk yang Black Sea Oil ni, dia punya contoh macam ni lah. Okay, salah seorang customer kami iaitu Aminah contohnya, yang disahkan pre-diabetik gunakan produk ni. Dalam masa 2 bulan berat badan beliau turun sebanyak 9 kilo dan sekarang kadar gula berada pada paras normal iaitu 85-90. So tu dia punya contoh copywriting. So mungkin boleh olah balik contoh salah seorang customer kami, Puan Siti contohnya, ada alami alahan sebelum ni, tapi lepas guna produk ni dalam masa 2 bulan, contoh dalam masa 7 hari, alahan dia dah berkurang contohnya. Nampak untuk yang kita testimoni. Tapi yang ni rasanya masih semua guna kot. Okay, yang ni masih semua guna. Okay, tu yang untuk cerita testimoni. Cerita yang kedua pula adalah kita cara untuk naikkan orang kata credibility dalam kita punya copywriting. Kita boleh juga mention kita punya jumlah customer. Okay, berapa jumlah customer kita, siapa majoriti kategori customer kita. Kalau contoh kita ada fakta ataupun numbers yang mengatakan kita punya pengguna adalah contoh 80,000 pengguna pernah konsum. So boleh mention lah benda tu dalam kita punya copywriting. Contoh kalau macam yang produk ni, contoh dalam masa 6 bulan produk ni digunakan oleh 3,000 rakyat Malaysia yang mempunyai diabetes type 1 dan type 2. Contoh kalau kita dalam masa 7 tahun dalam pelaksanaan ke Malaysia, okey, jus mama dia ni dah dikonsum oleh berapa ratus ribu rakyat Malaysia contohnya. So pun boleh juga. Okey, jelas tak untuk yang credibility yang ketiga 3A iaitu cerita testimoni. 3B iaitu jumlah customer. So benda ni boleh masukkanlah dalam copywriting. Okay, tu adalah untuk 3B. Okay, so untuk yang terakhir, dekat pula. Okay, untuk yang terakhir adalah ada juga ni, iaitu authority dengan apa yang segi celebrity rasanya. Okay, untuk yang pertama adalah authority. Authority ni maksudnya siapa individu yang mempunyai credibility yang orang kata bercakap tentang bahan ke ataupun produk ke servis kita. Contohnya kalau macam untuk produk WCI ni, dia ambil petikan daripada orang luar, dia ambil Iman Fernando ni, registered dietitian dari USA, and then dia tulis dalam satu artikel dia Medical News Today tu, and then dia pula mempunyai 78 juta pembaca. Dia khabar dia bersetuju WCI ni boleh membantu merawat diabetes. Yang ni dia jumpa aku artikel tu. So kalau contoh macam kita Jus Mama dia mungkin boleh petikkan contoh pegawai KKN yang contohnya pegawai KKN ataupun pegawai KKN lah, pegawai KKN daripada orang kata Malaysia lah punya branch tu, dia pun ada mention bagi tahu dia setuju yang model 5 ni boleh bantu orang kata naikkan HB contohnya, hilang kalahan ke. So benda tu boleh letak dalam kita punya copywriting. Maksudnya orang yang ada credibility lah. Contoh kita rasa KKM ke ataupun doktor. Contoh ada kawan-kawan ke yang kerja doktor yang dia setuju yang bahan tu boleh bantu sekian-sekian. So boleh awak mention lah benda tu. Okay. Itu adalah untuk authority. Tapi mostly kalau boleh ada fakta, contoh dia ni memang betul doktor, and then dia pula orang kata ada followers ke. Ni untuk authority berkaitan dengan orang yang macam doktor, KKM ke contohnya. Okey. Yang kedua adalah selebriti. Okey. Kalau macam selebriti ni pula, selebriti ni berkait dengan orang yang
recommend kita punya produk lah, bahan ke servis. Kalau contoh kan, contoh siapa yang trendy sekarang ni? Contohnya Bella Astillah, contohnya Bella Astillah, and then dia pula ada follower mungkin 100,000 follower, and then dia sendiri dalam TikTok dia ke contoh, dia cadangkan yang orang kata apa ni, jus mama dia ni boleh bantu atasi masalah ketika mengandung. So awak boleh ambil benda tu, faham tak? Letak dalam copywriting. Faham tak maksudnya? Ataupun ada artis lain ke ataupun selebriti yang kita kenal ke, dia di-mention bahan yang ada dalam satu-satu produk tu boleh bantu sekian-sekian pun boleh juga. Contoh, kalau contoh ada selebriti yang mention boleh, contoh buah kurma ni boleh bantu bagi tenaga. So awak boleh ambil lah petikan tu. Contoh uh, artis ni daripada Malaysia ni mempunyai contoh 1,000 followers di TikTok, sendiri cadangkan yang bahawa kurma ajwa ni boleh bantu untuk tambah tenaga. Faham tak? Nampak tak macam mana awak nak masukkan elemen UT ni dalam awak punya copywriting. Kalau yang first saya tu Fazli aja pasal level of pain. So level of pain berkaitan dengan mostly lebih kepada headline lah. Okay, so yang ni, yang kedua ni adalah UT adalah untuk naikkan kita punya trust pengguna tu terhadap, bila dia baca iklan kita tu dia rasa macam percaya lah maksudnya. So bila percaya mungkin dia akan baca next copywriting kita tu, contohnya bahan-bahan ke ataupun ciri-ciri produk ke ataupun offer ke. Jelas tak untuk setakat ni? Okey, so ada 4 benda je. Yang pertama tadi, apa dah, saya pun ingat. Okey. Okey, yang pertama tadi adalah pengalaman. Okay, yang kedua kajian. Yang ketiga adalah kita punya testimoni ataupun jualan pelanggan, dan last sekali adalah authority ataupun celebrity. Okey. So far okey untuk part ni. So kalau okey, so hopefully mungkin boleh apply kot dalam awak punya copywriting. So setakat ni ada apa-apa soalan tak nak tanya ke? Ada tak? Ada apa-apa soalan tak nak tanya ke, nak okay, kalau nak tanya tanya lah. Ada tak? So saya rasa tak ada kot. So kalau contoh semua okey, tak ada. So rasanya sampai di situ sahaja untuk petang ni, untuk kita punya sesi Zoom kita. So terima kasih banyak-banyak lah yang mana join. Okay, so itu saja. So kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okey, nanti nak slide dalam grup marketer boleh? Okey, boleh. Boleh. Okey. Okey, so kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dengan suratul as. Okey, so terima kasih. Okey, selamat berbuka. Selamat berbuka. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, saya itu saja. So, bye-bye.